Okay, this one. Okay, kenapa soalan ni 38? Kan dia kata yang dia wrote off amount 275 tu. What should be written off? 275? Yang first sentence. Wrote off. So dia tak payah tolak dah ke daripada 12,000 tu? Kejap ya, saya tengok soalan ya. In the year, wrote off amount due to customer who had become bankrupt. She also made allowance. Budak balik, budak berdiri je ke? Allowance. SPS apa? Silver. Budak lain tak ada lah. At 31st December 2000 was 12,000. What one should be written off to the statement profit or loss. Dia tak masuk lagi dah ke sini ya? Jawapan dia. Sebab bila Ain kira dia tak kira 275 tu. 275 ya, kejap saya tengok. In year 2, 31st December 2000 X1, Tracy wrote off an amount 275 due to customer who had become bankrupt. She also makes allowance of the total at the year end. Receivable at 31st December were 12,000. What amount should be written off? Nanti kita tengok dulu ya jawapan dekat sini. What amount should be written off in statement of profit or loss ya? Okay, sekarang ni 12,000. Ni macam sudah ni sebagai wrote off lah. Macam sudah. Oh, jadi dia tak payah tolak lah. Macam tak. Ada tak jawapan kalau sebelum tolak? Sebelum tolak. Tak ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada kan? So dia macam ni wrote off ni dah siap. Maksudnya 12,000 ni sudah tolak 275. Betul lah? Dia dah wrote off kan, dia kalau belum dia akan cakap is to be written off kan? Ya. Sebab ni macam Tracy wrote off an amount. Maksudnya balance 12,000 ni sudah tolak dengan ni lah, dengan bad debt written off lah, irrecoverable debt ni. Previous year's allowance was 400. Amount should be written off to the statement of profit. Tapi kalau statement masuk dalam profit or loss, dia kena masuk juga 75 ya. 2001 kan? 31 bulan 1. Walaupun dia dah buat, tapi bila dia nak masuk dalam SOPL, kita kena ambil kira juga this one. Ya. Saya tengok je. Saya kena check jawapan ni this one ya. Okay, bila dia kata what amount should be written off to the statement of profit loss, maksudnya dia termasuk lah yang ni ya. Sebab maksudnya amount yang kita masuk dalam profit or loss. Saya tengok check dulu ya jawapan dekat sini. Ni dia dah kira lah ni kan, dia dah tolak this one. Jadi maksudnya 12,000. Nampak tak? Nampak ya. 16. So kita darat dengan 3% kan? 3% betul lah. 3%. So ini adalah allowance pada tahun tu ya. So sebelum ni dia 400, betul ya? Sebelum ni dia 400 kat sini. Ini balance BD dia. Betul saya buat ni ya. BD. Tak payahlah kita tengok tahu sini berapa dah berapa ya. Ya. Dia berkurang kan, decrease kan. Decrease sebanyak 400. Decrease dia sebanyak 40 kan. Tolak ni dapat 40 ya. So this amount will be credited to irrecoverable debt kan.
So this is irrecoverable debt. Okay, irrecoverable initially kita ada 275. 75, okay. Kemudian sebab dia decrease, kita kena letak belah kredit lah ya. Netted receivable. Ini allowance for receivable ya. Sebab dia decrease, dia kena duduk sebelah kredit 40. So betul lah jawapannya ni. 235 ya, betul lah. Betul. Saya cuma confused yang dia kena tolak ke tak tolak tu je. Okay, dia tak perlu tolak sebab dia kata dah write off dah. Dia dah buat dah. Bila dia dah buat, maksudnya yang 12,000 ni telah ditolak dengan irrecoverable debt. Boleh ya, daripada perkataan tu. Okay, madam. Terima kasih. Okay, sama. Okay, kita proceed. Ada apa lagi tak untuk progress test? Masih tak clear. Madam, soalan 31 nak tengok jalan kerja. 31. Okay, soalan ni dia tanya, what is the closing balance on Mary bank statement assuming that there are no errors on or adjustment? What is the closing balance of Mary bank statement? Maksudnya dia nak what is the balance of the bank statement ya kat sini. Okay, dia punya maklumat ada dua sini. Yang pertama ya, kita tengok sini. Hilang. Okay, kemudian dia kata, yang pertama dia bagi tahu bank's balance general ledger is this is overdraft ya. This is overdraft. Bank balance ya. So this is dekat mana ni? Ini ada kat mana? Ini dekat cash book ya. Ada two item yet not to be deal of ya. Okay, yang pertama check of for 620 was sent to supplier but is not yet showing in the bank statement. Ini siapa ni? Ini apa? Unpresented check. This is unpresented check ya. Okay, yang kedua ni adalah bank charges to 28 was charged by the bank but not yet recorded by Mary. So this is charges that appear in the bank statement, not in the cash book. So this one should be adjust to cash book. Yang ni kena masuk dalam cash book, adjust dalam cash book. So jadi yang ni yang pertama ya, kita ada this one is credit balance in the bank balance. So this is overdraft. Okay, jadi untuk bank this is negative balance ya. Ini adalah overdraft ya, sebab dia credit balance dalam cash book. Nampak satu lah ya. Kemudian this one is a bank charge is not recorded and it's only appeared in the bank statement. So dalam bank cash book dia tak record lagi ya. So this one dia kena tolak lah this figure sebab this is charge. Charge means that withdrawal. So withdrawal kita kena tolak daripada sini. So kita tolak 28. So now this is adjusted balance. Kenapa tak mau ni? Oh, dia nak yang ni. Okay, Okay, this is adjusted balance ya. Ini adalah adjusted balance. Adjusted balance as per bank statement. So bank statement ni adalah yang adjusted jugalah. Okay. So now dia nak bank balance ya. Jadi sekarang ni untuk reconciliation yang kita ada, yang pertama kita ada balance per bank statement. Balance per bank statement yang dia cari
yang kita nak jawapan dia. And then dia kata what is the closing balance? Tak ada error kan, so tak ada error, so cuma ada kat sini ada unpresented check ya, jadi unpresented kena tolak kan, unpresented check. So this one is tolak, figure ni kita kena tolak berapa, 620. So this is adjusted balance cash book So kita dapat cash book dia negatif 68 kat sini ya. Negatif 5 68 ya. So now dia nak cari ni, maksudnya kita kena buat lah. Kalau matematik kamu macam mana? Mana dia entah. Kan kalau matematik kamu macam ni kan, yang ini adalah X kan, so X ini tolak kan, tolak 620 sama dengan negatif 568, so X sama dengan negatif 568, jadi tambah 620. Dapat dah ni, cuba kira. Negatif 568 tambah 620. Dapat 62. Baik. Betul lah ya. Dekat sini adalah positif kita kiraan kita positif, tapi bila bank statement dia jadi credit balance ya. Sebab bank statement dia terbalik yang kita ya. Kalau cash book positif ya. Maksudnya kalau positif amount in the bank statement adalah credit. So jawapannya memanglah 52 credit. Faham? Clear tak? Clear, madam. Okay. Okay, dan saya nak terus dengan inventory. So tadi slide tadi ada, bukanlah, tadi saya tak tunjuk lah. Mana dia? Okay, kita continue this one ya. Okay, ini yang kita dah belajar. So kita dah belajar this one ya, ini kita dah buat ya. Ini dah buat ya, adjustment. Ini dah kita dah buat ya, opening dan closing inventory, adjustment, entry. Kemudian kita dah buat valuation, sama ada nak according to International Accounting Standard 2, di mana ya. Untuk valuation kita akan ambil mana-mana paling rendah antara cost dan net realized value. This one what we have done before. So as today kita akan buat yang ni. This one ya. And then effect dia pada profit or loss. Okay, yang ni kita dah buat ya. Yang ni kita dah buat ya, untuk cari what is amount to be reported in the statement of profit or statement of financial position ya. So you just take among item by item and you just pick whichever amount is lower between cost and NRV. Yeah? So this one, yeah, of course, the cost the lower, so you just take the cost amount. As for item number 2, the NRV is the lower, so you just take the 8. And then item number 3, the cost is the lower, so you take this one. And as for item number 4, cost also amount is lower. Yeah, so you add out this one, this amount, the total amount should go to the SOPL. So you debit inventory, so this is will appear in the statement of financial position, and credit cost of sales, so this is will appear in the statement profit or loss. Any what you have done before. Yeah. So as today, what you are going to do,
So this is a method of estimation of the inventory. So we have International Accounting Standard 2. This one. According to International Accounting Standard 2, kita akan pilih harga yang paling sesuai kat sini. Jadi untuk itu kita ambil dua method. Ini guna pakai di sini dua method. One is first in, first out method dengan average cost method. Ini berlaku sebab bila kita purchase barang-barang yang ada dalam store tu kita jual, kadang-kadang tak tahu jual mana satu kan. Kita katakan kita beli ada 3 tarikh. Katakan 2 April, 10 April, 20 April. Tapi bila kita jual, kita tak tahu dah jual tu yang tinggal di dalam store figure yang mana, cost yang mana, sama 2, 10 atau 20. Jadi order to value this one, to value of the inventory yang tertinggal dalam store tu, jadi kita gunalah kaedah ni, kaedah yang sesuai ni lah, kaedah ni untuk menentukan amount of cost of the closing inventory. Okay, this one dah belajar dengan MA kan sebenarnya kan? Dah belajar. Sepatutnya tak ada masalah. Okay, what is first in, first out method? First in, first out method is that method that we calculate for the closing inventory based on the which product, which inventory goods that have been produced first ataupun purchased first, this should be sold first. And the last mention the remaining whatever left in the store, apa juga yang tinggal dalam store itu adalah barang yang dibeli terakhir sekali, latest, paling awal. Itu yang tertinggal tu maksudnya barang-barang yang beli pada dalam masa yang terdekat. So this is a goods yang berkaitan dengan first in first out method. Biasanya kita macam jual kereta kalau jual kereta biasanya company akan jual dulu apa yang dia beli, itu dia jual dulu sebab apa, kalau dia tak jual yang ni dulu, dia jual yang terkini, itu akan menyebabkan produk yang baru keluar ni akan nanti outdated. Bila outdated nanti dia tak boleh jual pada harga yang tinggi dia harga tu akan merosot. Yang kedua adalah retail product. So for the retail product, kita contoh retail product yang kita jual adalah makanan. Makanan biasanya dia ada expiry code, expiry code, date, expiry date. Jadi macam mana pun dia kena jual dulu, apa yang masuk itu jual dulu. Kalau tidak nanti dia expired dah tak boleh jual kan, dah rosak. That's why first in first out is best for the retail product, car dan lain-lain. Kemudian this is another method of estimation of the closing inventory, which is average cost. Average cost ni dia ada dua method lagi kenapa ni untuk first in first out method dia satu sahaja. Untuk pengiraan closing inventory kita ada dua cara this one. Ada dua cara untuk valuation of inventory. Pertama kita buat hujung tahun. Bila tutup je account, masa itulah kita pergi dekat store, kita kira setiap barang-barang, bilangan barang, and then begitu kita darabkan dengan harga seunit dia. So this one we call that this is a periodic system lah. Maksudnya dia kira hujung-hujung tahun. Sekali je dia buat dalam tahun keuangan tu, sekali je dia buat stock take dia. Maksud dia value dia sekali saja. This is periodic method. Yang kedua adalah perpetual ataupun continuous method sistem yang ni pula dia bukan buat sekali je maksudnya setiap kali berlakunya purchases ataupun sales, masa ni lah dia akan terus kira berapa goods yang tinggal
Kemudian masa ni lah dia kira what is the valuation dia kat sini. Maksudnya tiap kali berlaku purchase dia terus kira berapa barang yang ada dalam store. Kemudian dia darab, so dia dapat valuation. Bila jual lagi dia update. Maksudnya dia still update. This is we call that perpetual ataupun continuous method ya. Jadi first in first out method kita tak bother pun about the periodic ke perpetual ya. Sebab apa? Either kita guna this one, sama ada kita guna this dua ni untuk first in first out, dia punya nilai dia, closing inventory dia akan sama ya. Sama ada guna periodic atau perpetual, kita akan dapat result yang sama. So that's why ya, untuk first in first out method, in order you to save your time ya, untuk kamu jimat masa dalam menjawab peperiksaan, gunalah terus periodic method ya. Jangan guna perpetual method ya. So as the average cost method ya, kita ada dua. Satu kita kira ujung kita kira pada ujung tahun je. Ujung tahun sekali je kita kira. Ini pula weightage average cost. This is a continuous method ya. This one is continuous ataupun perpetual method. Dekat sini, sebab apa? Dekat sini dia akan update ni. Setiap kali berlaku je purchases, dia akan update cost seunit dia ya. Dia akan update harga cost seunit dia. Maksudnya dia akan cari average untuk setiap kali dia purchase barang. This is kita panggil continuous ataupun perpetual method. Yang ni dia sekali je. Maksudnya ujung je tahun, maksudnya bila dia tutup account je, dia kira average cost tu sekali je. Average cost per unit ni sekali je at the end of the year. Dapat tak? Clear tak sini? Boleh clear? Clear ya? Okay, dan kita pergi pada example here. Okay, saya rasa saya kena tunjuk ya, tadi huru-hara juga. Saya tunjuk Excel this one. Ini adalah example dia ya. Kita kena buat P4 method. Akak sorting dekat Excel, akak bagi dekat Excel. Maksudnya tak boleh Excel generate tak boleh sebab ada tangan di antara dekat kita tak ada, dia pun tak nak bagi. Itu salah guna, takut salah guna. Kita pun nak buat apa? Bukan nak tangkap. Mana tahu dia nak bagi kita tukar kan. Okay, this is belah sini ya. Belah sini adalah purchases ya. Di sini adalah purchases. Kemudian semua nampak tak ni? Nampak Menda. Nampak ya. Semua masih ada ke ada yang dah pergi tidur ke? Tak ada ya. Semua ada dekat saya dengan saya. Okay, dekat sini pula dia ada opening ya. Opening balance. Oh, dia dah tulis kat sini opening balance ya. Brought down. This is opening balance dekat sini. So yang dia purchase adalah purchase Januari, April dengan October. Ini yang purchase. Ini adalah opening dia. Ni opening dia. So dia dah masuk dalam ni ya. So this one is opening and this is purchases. Ini adalah closing. Ini is cost unit dia masa dia beli ya. Okay, kita pergi pada first in first out method dulu. First in. Okay, first in first out method, tak kisahlah berapa, jangan peduli, kita border tentang dia punya kuantiti sahaja ya. So saya ajar
kat sini ya. Kita ambil tang kuantiti lah sekali baru kita cari cost dia ya. Jadi yang pertama adalah balance BD brought down. So beras BD kita ada dia punya bilangan dia adalah kuantiti dia. Ini kuantiti dia adalah 5 ya. Kemudian Januari dia ada beli. So Januari dia ada beli 10 ya. So now dia punya quantity dia ada this is January. Okay, Januari dia beli. Okay, sekarang dia jual Mei. Masa April ada lagi. April dia masih beli lagi. Selagi dia beli kita buat masa kat sini lagi ya. So this is April. April dia beli lagi ya kat sini. Nampak ya. April. Ikut tarikh ya bila kita nak buat ni. April dia beli lagi 10. So now total sekarang ni kita ada 25 ya. Okay. Kemudian in Mei dia jual 13 ya. So 13, so maksudnya dia tinggal berapa balance dia? So this is jual kita tak tanda negatif. So maksudnya balance dia selepas jual jadi kuantiti ya. Ini kuantiti ya. 12 ya. Kemudian Oktober dia beli lagi. Oktober ada beli lagi 20. So now kita ada baki quantity of the goods is 32. Kita jangan border lagi, kita ambil quantity dahulu. Kemudian on November kita jual berapa sini? 20 kan, this one 20. So 20. So now units left in the store is ni jual, letak negatif ya. So units yang tinggal adalah 12 ya. Jadi 12 unit, so kita nak ambil cost yang mana? Kita nak ambil cost yang mana untuk darabkan pada 12 ya. Remember ya, in order to get the valuation of the inventory, kita mesti ada apa? Kat sini dulu saya ada ajar, mesti ada quantity dengan cost per unit dia. This one ya. Sekarang kita ada left 12. So maksudnya cost yang mana kita nak ambil ya. Sekarang kita ada beli, kita ada 3 cost dekat sini ya. Kita ada cost sekarang ni kita ada 18 ya. Okay, cost yang ada sekarang 18 20. Okay, kita ada 18, 20, 24, 30. Jadi untuk 12 ini, 12 yang left ni, kita nak ambil cost yang mana? 30. 30. Maksudnya kita ambil cost yang paling latest. So sekarang ni ada balance 20 kan? So 20, ni 12, suka boleh kita ambil yang ni lah. So maksudnya kita akan ambil cost 30. So maksudnya at the end of the year, the closing inventory cost dia adalah this amount 360. Faham? Clear tak? Ini jangan border yang atas-atas boleh. Last kita nak tahu what is the last kali punya figure. Clear? Clear. Kalau lebih mudah lagi senang je sini. 5 campur ni 45. Senang je. Kalau 45 ini 33 kan? So tolak lah this one. Lagi senang kan? Tolak saja dengan this one. Dapat berapa? Dapat 12. 12 ni kita darabkan dengan ambil lah kos yang paling latest. So kita dapat this one.
Dapat 360. Tak kisahlah nak buat macam ni ke nak buat. Ikutlah kamu masa exam nak buat macam mana. Boleh dapat tak? First in first out method. Okay. Boleh clear tak? Dapat. Clear. Dapat, ya? Okay. Now sekarang ni saya nak tukar soalan ni. Ini lagi satu situasi ya. Okay, katakan this one board. Saya ambil ke sini. Okay. Saya tambah kat sini. Dijual 20 ya. Yes. Lepas tu dia ada lagi Disember. Disember dia beli lagi 10 10 pada harga, ini saya tambah lagi ya. Pada harga 32 each So sekarang ni berapa dia punya sekarang ni, dah ada berapa sekarang ni? 5 tambah 10 tambah 10 tambah 20 tambah 10 jadi 55 dapat 55 Kemudian November, Disember dia ada jual dia jual 8 saja. 8 pada harga 65. So berapa? So 8 darab dengan 65. So 500. This one is 10 darab dengan 32. So ni amount dia dah jadi. So this one is so ni 13 tambah 20 tambah 8. Okay, this is bilangan jual ya. Okay, okay, so kita terus buat straight method paling mudah ya. Kita ambil paling mudah nak cari closing inventory. Paling mudah adalah 50 tolak dengan 55 ya. 55 tolak dengan 41. Dapat berapa jawapan? Berapa balance dia? So 14 darab 32 madam. 14 darab 32 Boleh tak darab dengan 32 sekarang ni? Semua-semua ni. Tak boleh sebab dia lebih daripada 10 lah sekali ni. Yang untuk 32 amount ni ada 10 unit saja. So kita kena ambil 10 saja dari sini. Ya, dari sini kita ambil 10 saja pada harga 32. Ya, maksudnya ini darab dengan this one. So kita ada lagi balance lagi berapa kat sini? 4. 4 ni kena ambil kos yang mana? Darab 20. Kita darab ambil 30. Kita ambil yang selepas yang ni lah. Yang paling latest selepas tu adalah 30. So now the closing inventory dia adalah amount dia adalah this one. Inilah amount dia punya closing inventory. Okay, faham? Boleh clear tak antara soalan ni dengan ni ya? Soalan ni dia tak ada masalah sebab yang dia tinggal ni 12 kurang daripada yang last ni. So kita boleh terus darab 30. Tapi bagi soalan ni pula dia ada balance 14. 14 ni we cannot take all the 32 each. Tak boleh sebab dia ada 10 unit saja. So we just only take 10 here multiply with 32. So ini yang kita ambil pada cost yang paling latest. And then the balance remaining here you ambil latest sebelum tu. Cost sebelum tu itu 30. So inilah amount yang closing inventory dia. Kan or not? Clear or not? Clear. Clear ya. So first in first out clear. Boleh?
Now we go to average cost method pula. Okay, this is okay, average cost method. Dia ada dua kita bagi average cost method pula. Okay, kita ada dua dekat sini. Two way here. One is periodic. Kita buat periodic dulu ya. Boleh? This is periodic dulu. Kita buat periodic. Periodic. Okay. Ini buat mana? Hujung tahun kan? Kalau hujung tahun tak payah buat kerja panjang. Senang saja. Hujung tahun kita cari kuantiti dahulu. Kuantiti asal 45 ya. Jadi untuk dapat ya kuantiti akhir, I just this is remaining quantity. Okay, remaining quantity adalah macam mana dapat? 45 tolak 33. So tinggal lagi berapa? So tinggal berapa sini? Left dia adalah 12 unit ya. Ini kuantiti yang tinggal. Sekarang kita nak tahu cost dia berapa kita nak darab. So bila average unit 2 kita kena cari average cost pada hujung tahun. Now you need to find average cost per unit. Yeah. So macam mana dapat average cost per unit? Matematik macam mana? Jumlah ni this one kan? Jumlah cost 1130 bahagi dengan apa? Bilangan unit kan? So you will get berapa amount dia? Berapa? 11 30 bagi dengan 45. So dapat 25 11. Takat ni dapat tak? Hello? Dapat. Dapat ya? Dapat. Okay ya. So ini adalah cost per unit ya. Jadi closing inventory. Cost of closing inventory. Sama dengan kita dapat unit left tadi kan 12 unit darabkan dengan yang kita dah dapat average cost tadi 25 per 11. So kita akan dapat berapa amount dia? Berapa dapat? 12 darab dengan 25.11 ya, kita dapat 3.13% ya. Okay, dapat ni. This is periodic. Periodic dia simple je calculation dia macam ni. Semua nampak? Okay? Okay. Okay, now sekarang kita nak pergi average cost method pula ya. Ni yang ketiga, ini ada kedua tadi kan. Ini yang C lah. Ini A, first in adalah B. B ni, ini B patutnya ya. B, periodic method. Sekarang ni kita nak buat C ya. C kita nak guna apa kaedah dia? Okay, dia
Soalannya C dia nak this one kita dapat ni periodik, sekarang kita buat weightage average cost. Sekejap, saya punya hang. Sekejap. Tengok mesej Mr. Chu. Okay, average cost method ini adalah continuous ya. Kena ingat this is continuous. This is continuous. Ayah saya terkeluar lah. Ataupun perpetual sistem dia ya. Jadi kalau ini maksudnya kita guna table ya. Kalau guna untuk continuous dengan perpetual you must use table ya. So ini tak boleh. Kalau kaedah ni kita yang cara yang penyiraan ringkasnya adalah untuk periodic. Okay, how to calculate for this one? So this one you must go item by item, date by date ya. Okay, yang pertama kita ada, so how to do for this way, kita kena untuk cara this method. First, you kena guna kaedah, kaedah berterusan lah. Mula-mula kita kena record balance. Tarikh dia Januari lah ya, Januari. Balance BD. Ini saya tulis je, kalau kamu dah mahir tak payah tulis tak payah. Balance BD ada berapa sini? Ada 5 pada harga 18. Tak payah, tak apa. Itulah boleh je. Jadi cost dia adalah this one ya. Darab this one. Okay. So far okay. Kemudian kita tengok yang paling hampir Januari ya. So Januari adalah purchases. So this is purchases. Dia lambat. So purchases dia ada 10 unit. Okay, and then pada harga 20. Okay. So this one is this one is launch. And then we start with teaser. Oh, tak tutup lagi. Tutup ticker. Okay. Sekarang dah. Ya. Okay, kemudian April, sebab Mei belum berlaku lagi, kita pergi pada April. Okay, April masih lagi purchases. Ya. So, berapa dia purchase? 10 pada harga 24 ya. So, masih lagi boleh beli, maksudnya bertambah lagi ya. 24. So, this one is so you will get the total cost as at April is 550 and whereas quantity as for this date is 25 so this is 25 and then so kita kena update what is the cost per unit ya. What is the cost per unit? This is cost per unit dia ya. So you need to get the cost per unit pada tarikh ni sebab kita ada berlaku purchases. Ada 3 cost sekarang ni kan. Cost 18, 20, 24. So kita akan cari cost per unit dia. Berapa cost per unit dia? So how to get the cost per unit? Janganlah kita ambil 3 ni bahagi 3 salah 3 cost ni bagi 3 salah kita apa yang kita buat adalah kita ambil 530 bahagi dengan berapa unit? 25. 25. So you will get cost per unit dia adalah 530 bahagi dengan 25 So 21.5
Aduh. So kat sini maksudnya kita ambil cost 1.2. Faham? Hang. So dapat 530. And then pada Mei dia jual. Ada satu luar. Mei this is sales. So maksudnya kita kena tolak lah kan. So tolak 13. Okay. Cost yang ni kita kena ambil pada harga yang ni. Cost per unit. Ini yang kita nak record adalah cost ya. Remember whatever we are going to record here bukan selling. What is the cost of sale ya. So this is cost of sale. The cost of sale you must take the per unit yang ni yang kita dapat tadi lah. Ini ya. This one. Okay. So the cost for sale, cost of sale is Okay, tutup. this one ya. So bila dia dah jual ya. So balance dia this one, tinggal balance dia adalah Tutup speaker. 12 ya. 12 kita jangan letak sini 21 ya. 21.2 kita darab. Nanti tak tally ya. Jadi apa kita buat, memang harga last kali, cost dia kita masih ambil cost ni. Ya, cost dia masih pakai cost yang sama. Tapi jangan kita darab sedapat sini. Nanti tak tally. Apa yang kamu akan buat adalah kamu ambil this one. Yang ni tolak dengan ni. Ya, ini tolak ni. Sebab dia ada tolak saya nanti baru dia tally. So dapat 25440. Jangan ini darab ni letak harga kat sini. Ini tolak dengan ni. Supaya nanti at the end nanti jawapan kamu tally. Ya? Sebab dia ada round off figure dekat sini. Ini tak apa sebab round off dia adalah genap. Sometimes dia punya round off tu kamu terpaksa round off lagi ya. Dia ada panjang point tu. So you kena round off. At the end nanti dia tak tally dengan jawapan kamu. So what you need, you tolak minus kat sini ya. Kemudian on Oktober, so Mei sudah, Oktober dia beli lagi ya. Oktober dia purchase lagi. Purchase berapa sini? 20 pada harga 30 ya. So now so bila berlaku purchases, you need to find out what is the average cost. Sebab sekarang dia ada dua cost kat sini. 21.2 dengan 30. So you must take the average cost as the final cost as at October ya. So sini lagi sekali ya. Sebab dah ada dua cost, so kita tak nak dua cost. Kita nak ambil satu cost iaitu kita ambil yang average. So this one you will get this amount, and this is total cost dia, and the unit is 32. So another you kena buat lagi this one, cari lagi cost per unit dia kat sini. So dekat sini adalah 854.4 bagi dengan 32, right? Okay, so kita akan dapat dekat sini cost per unit dia adalah 854.4 bahagi dengan 32. So sekarang ni 26.7. So now the cost per unit, the latest one is 26.7. Okay, so far ni okay, clear? Yeah. So on November, sales another ya, November. Kita ada lagi sales sebanyak 20 kan. So sale 20 kita tak tahu, kita ambil cost mana? Cost of sale dia kita kena ambil yang ni juga So sale mesti negatif lah sebab kita jual So kita multiply this one. Okay, you will get
jawapan dia adalah this one ya. Untuk 3 unit ni, so what is the closing inventory now? Yang last kali kita dapat ni, inilah jawapan ni. Tak payahlah nak darab-darab lagi. Okay, 320. Baik. Okay, so far okay? Okay tak semua? Okay, madam. Boleh saya proceed lagi? Boleh. Boleh ya? 320. So kita pergi pada slide. Betul tak saya punya jawapan sini? This is kita 360, 3217. Kenapa tak sama? 360, 3217 ya. Tiga dan kosong. Lepas tu 3013 weightage average. 3013 betul. Okay. Average method this one 320 40 sen. Tak sama ya. Betul tak saya buat? Betul dah kan? Kita kira 5, 18 betul kan? 5, 18 90, 10 betul. 24 betul, 10, 24 betul ya. Darab ni saya darab kan? Betul kan? Darab. So this one dapat 2. Ke saya ada lagi ke ni? Oh ada lagi. Okay betul, 21.2 betul. So jual 13. So kita ambil cost this one, betul. So dapat 275, betul. Kemudian so baki 12, betul ya sini saya buat ni. So kita tolak dapat 254 ya. Kemudian kita purchase lagi 30. 20 pada 30 dapat 600. Okey ke betul? So dapat 8544. So bagi dengan 32. Ada kat desktop, ada 2. Betul, dapat 6.7. So dapat 6.7. So kita jual 20. Kita ambil dapat 6.7. Darab. Betul, this one. Slide saya tu salah lah. Ni betul ya? Slide saya tu salah. Okay. So kita ada 3 cost dekat sini ya. So bila kita buat financial statement, so this is this cost in, cost out. Simple cost. Ini adalah weightage average. Okay, kita dah dapat closing inventory ya. Saya terus ya, boleh ya? Setakat ni boleh ya? Kau ada yang nak pening lah. 3 method ni so far boleh ikut tak? Boleh juga. Boleh. Boleh. So saya proceed ya. So this is closing inventory ya. Closing inventory. Now bila kita buat SOPL ya. Saya rasa saya tutup dulu. Bila kita buat SOPL, no. Kalau input video dulu, nanti nama masih ada. Dia macam pelik sikit lah. Tapi nanti kita test yang sini tu. Kita kena buka YouTube saya. Kita kena buka itu. Maksudnya kita kena buka. Kita tengok kat YouTube saya.
Cantik tak pun. Betul-betul. Sebab YouTube akan juga sikit. Okey, bila buat SOPL ya, kita tengok compare tiga method ini ya. Bila kita buat SOPL, kita akan dapati ya the gross profit when you using three method ini, kita akan dapat angka yang berbeza ya. Kenapa angka ni berbeza? Sebab berlakunya ya different in closing inventory ya. Closing inventory dia berbeza. As for sales dengan purchases, opening inventory dia punya sama ya. Okey, kita buat kat sini ya. Sebab hari tu Okey. berbeza sikit dengan Okey, bila kita buat SOPL, this is SOPL, dia masuk statement of profit or loss, kita akan mula dengan sales. And then you minus cost of sale. Buang dah ke? Ha, ya. Saya tengok. Dah. Nak tanya aku. Bahagian ni. The cost of sale, you start with the opening inventory. Tahu bahagian ni dia KPM ke? Plus purchases. Right. And then you minus closing inventory kan. Kalau lah ada beza dia dua lah, tapi bahagian cakap ada dia sebab dia kan Sales berapa kat sini? tulis bahagian tu adakah menunjuk kepada Sale di sini mana? Sale ini adalah harga sales. Nampak tak ni 45.60. This is sales. Opening inventory dia adalah yang ni ya. This one ya, opening dia 80. Purchases dia adalah this one plus this one plus this one ya. Ini purchases dia 104. Okay, so far clear tak? Clear tak? Okay, so this is a first in first out method. So what is the closing for first in first out method? This one closing inventory dia adalah 360 kan? So the cost of sale will be kan this one. This is cost of sale dia. Iman. Saya dah masuk macam mana yang kalau you buat yang makan. Okay, so gross profit will be Yang ini dalam apa saya customer. Sini. okay, this is Kalau klik I use the ini dah channel first in first out method ya. upload video. yes. Upload video. Desktop. Okay, this is kalau guna simple average method ya. Oh yang ni. Weightage average cost method ya. Closing inventory dia berapa? Ini berapa kita dapat tadi? 3 21. Dia kena masuk kat sini, lepas tu baru kita dalam channel itu baru kita gunakan. Kita kena upload. Tak ada lah. Tak ada apa, I tak upload kat sini pun. I masuk video scriptor je, tak ada desktop. Ambil daripada desktop tadi. Nanti Mr. Chu, macam nak download? Mr. Chu boleh download nanti kan? Tak ada kat desktop. That's why lah, better letak dekat drive Gmail. Drive Gmail. Nanti download letak desktop. Kau boleh nak masuk dalam screen.
nak masuk. Okey, nampak ya? Baki dia sekarang ni. Kena mesti ada pada dia punya, Mesti ada dekat desktop lah. So far okey setakat ni? mesti ada pada desktop. Boleh follow? Kita masuk setul. Adis guna first in first out method. Dia kena ada dekat desktop lah. Okey. Terus upload pada Ini guna Pada bukan link. sebab dia bukan link. Sebab itu kau masukkan link. Masukkan video tu. Saya cakap nak buat apa saya? Tak, saya nak buat macam, saya nak main macam tu. Saya nak tengok satu sampel macam mana you orang buat. okey. Dapat? Semua sekarang ni okey tak? Setakat ni saya Backup kan. Hmm? So, saya rasa saya nak buat macam Semua okey tak? Buat itu lah. Okey, madam. okey, sekarang kita Okey. guna simple Kena Kena download dekat desktop. simple average cost method. So sama juga this one. Copy this one is number this one. As a closing inventory, copy guna pendrive lah. Boleh juga nak kena tapi nak besar. closing inventory dia berapa kat sini? Daripada menteri sebenarnya. Kita orang ambil daripada 301 So this one. So this is tak mau masuk kat drive lah. Masuk kat drive, nanti kau download. Ke desktop. Yang ini video untuk launch itu kan? Ini video launch kan? Tak. Untuk video launch. Video yang tadi kan, video yang untuk prototype kan. Yang launch tu yang itu tu yang nama dia. Okay, now you have gross profit by using first in, first out method, weighted average cost method, and simple average cost method. You can see the gross profit is different by using these three methods. Kan? And for the first in, first out method, you can see that by using the first in, first out method, the closing inventory is the highest compared to the two method. Nampak tak sini? So you can see that this one is closing inventory dia higher and Itu semua ada. profit dia pun higher compared to this one. Kau download. Masukkan. As for guna simple average cost method, ini yang paling lowest. Closing inventory lowest and the gross profit pun paling lowest. So at the average tengah-tengah ni medium adalah guna weighted average cost method. Dia kena download masuk ke sini ya. Betul. You bukan masuk ke YouTube sebenarnya. Okey, nampak tak? Setakat ni nampak tak? Kenapa berlakunya perbezaan profit ini? Kenapa? Ini berlaku kerana berlakunya perbezaan valuation of closing inventory. Sedangkan pada sales, opening and closing purchases sama, bila berlakunya ya valuation in closing inventory menyebabkan berbezanya gross profit ya. Bila tinggi closing inventory maksudnya profit makin tinggi sebab amount YouTube hanyalah kita YouTube. Closing inventory tinggi, profit lagi. Kenapa profit lagi tinggi ya? Kita semua kita perlu kat sini lah. Lihat apa passion. Bila closing inventory tinggi, profit lagi tinggi sebab cost of sale dia akan kurang kat sini. Sebab dia tinggi, dia akan mengurangkan cost of sale dia dengan angka yang paling banyak, so dia jadi tinggi. Nampak ya? Boleh nampak di sini dia punya conclusion dekat sini. Nampak ya? Dekat sini. Nampaknya first in first out method paling tinggi ya. Dia punya profit sebab closing inventory dia adalah tinggi. Jadi kesimpulannya kalau kita tengok kat sini, harga harga barang ni meningkat 18, 20, 24, 30. So when the price is rising, you can see here.
upload pada YouTube, bukan StreamYard. Tapi tak senyap tak boleh upload video tu. Kita akan stop je, dia ambil. Okay, you can see here the price is increasing, yeah. So the price is rising. Bila price rising, this is what we call inflation lah. Maksudnya ni during inflation. Inflation maksudnya harga barang naik. Bila harga barang first in first out method will give. Tengoklah kalau saya suruh saya buat penyiaran. Tak boleh. Will give Saya kata apa berlaku. Boleh je. higher profit Boleh tukar nama tu bisa je. and Boleh je yang hitam tu bisa cuba saya buat yang bisa cuba. Saya dah sebutkan lah kalau macam tu saya masuk dari sini lah. Ya. Download sampai situ. Download dari sini. And higher Sebab hari tu saya nak buat kat sini, saya nak buat kat sini lah. Saya buat tadi. closing inventory. Okay, this is kesimpulan yang kita dapat daripada kita buat tadi. Boleh dapat? Telegram tu senang. Dapat. Boleh dapat ya? So far okay? Okey. Okay. Tak ada masalah ya. Okay, kalau dah okay. Jadi saya nak kamu buat soalan nombor this one. Soalan nombor 14. Ada kan soalan daripada kamu kan? Ada. Ada ya. So this one saya tak nak buat macam ni lah. Ini jadi keliru. First in first out method ni. Ya. C kita buat. Kelas tadi huru-hara sebab dia soalan ya. Dia buat tu lah yang marah tu. Benda apa saluran tu lah. C ni adalah first in first out method. Jangan kisahlah dia sama ada dia continuous atau productive sebab dia jawapan dia masih sama. Okey, buat nombor 14 sekarang. Boleh? Sekarang 328. 20 minit boleh siap? Madam, A dengan B tu sama kan? Tak sama. Ini periodic, ini continuous. Oh, ha. Madam boleh tak nak yang Madam dah buat tadi? Nak dia punya template. Template. Mana save dia dah? Apa? Kenapa dia tak mau keluar? Stop. Kenapa saya tak boleh keluar this one? Okay. Selalu ada save je kat sini. Oh, dia dah pergi sini save. Betul lah. Okay, shit. On this one. 2.5, 4.5 kan? Sesi yang kedua Emma takut akak buat balik borang. Okay. Kadang kali actually kan? Cakap apa? Actually tak jawab, tak apalah tu. Lebih tak apa, jangan terkurang. T1, T2 kan sekarang ni kan? Apa dia? Ikut aja diskut bodoh. Masa ni lah dia nak ngantuk. Okay, boleh buat dulu ya. Saya bagi 20 minit, boleh siap tak? Okay, saya tunggu dalam masa 20 minit. Buat sekarang. Okay, dia nak apa kat sini? What was the balance on bank account in the general ledger before correcting errors and omission? Maksudnya dia nak initial balance in the general ledger.
Jadi maklumat yang dia bagi kat sini, maklumat yang dia bagi bank statement punya balance. So this is ini balance biasa dia tak sebut overdrawn biasa. Your subsequent discover that the bank has dishonored check customer, and this is dishonored, okay, and has charged bank with bank charges. Ini dua-dua ni appear dekat bank statement Neither of these record the bank generally. Okay, tak ada. There was a presented check. Okay, 1,400. You further discover that automatic receipt from customer. You further discover that an automatic receipt from a customer owner has been recorded as credited in your bank account. So this is error in the bank cash book So ni sepatut dia kena debit What is the bank account? Okay. Saya terbalik macam tadi kita dia bagi bank balance kan, cari bank statement balance. Sekarang ni soalan ni dia terbalik. So sekarang ni kita ada so this is cash book bank account. Account kita balance dia adalah this is balance biasa kan, balance BD kita betul ke ni 13,400. Okay, sekarang ni yang tak ada dalam bank statement kita kena masukkan. Yang pertama adalah bank charges. Bank charges kita kena kredit. Bank charge. Bank charge tolak 50. Kemudian dishonored check from customer. Dishonored check maksudnya kita kena edit balik receivable. This is dishonored. Dishonored check. So this is 300. Kemudian ada error juga kat sini kan. Error sepatut debit, dia credit as being credited. So this one kita kena receivable. So this is kita kena buat double kan yang ni 1995 darab 2. So this one. So kita akan dapat adjusted balance dia. So adjusted balance dia this one tolak this one, tolak this one. Okay, this is adjusted balance CD. So dekat sini dia 13 sesi tu keluar dia tak file. Balance adjusted balance per Saya rasa cash book sebab nama dia panjang benar. Saya rasa kan agak pendekkan nama tak boleh So sekarang dia nak apa? Atau PPI je. Macam mana yang 13400 tu jadi? Oh, saya salah ni. Tak macam nak bedakan kan. Apa dia? Macam mana 13400 tu kita punya bank, kita punya cash book? Jawapan dia 13440 kan? Jawapan dia? Dia 11960. 11960. Sekejap saya tengok sekejap. Oh, this is bank statement. Saya sudah salah. Yang BD tu je, yang lain betul. Salah. Saya silap. Salah. So this is bank statement. Bank statement kita kena buat inilah kan. Balance per bank statement. This is per bank statement. 13440. Dia yang tak ada dalam bank statement unpresented check.
Okay, chat. Berapa sini? 1400. Tolak 1400. Ada dah receipt. Unpresented check je kan? Dua ni je kan? Tak ada kan this one? So this one, ni patutnya tak ada lah this one kan? So this one kita kena ambil ni 12 kan? Ini kita ambil this one lah. Baru nampak. Sesi satu. So betul lah ini, yang lain semua dah betul. So this one. Dulu baru. Boleh tak? Boleh. Kejap Kak buat. Emma nak balik tak? Kejap. Akak bawa 47 minit. Kat sini nak pergi masjid kan. Ini apa dia? Kenapa dia negatif ah? Madam salah tolak kot. Apa yang saya salah? Ni betul kan? So this one, kita ambil this one. Tolak this one kan? 11960. Kiranya macam mana nak tahu yang balance CD tu 1200? Ni dia adjusted. Ni kan kita kalau kita buat bank reconciliation, yang ni mesti sama dengan bila kita dah reconcile dia kan, mesti sama dengan ni kan. So kita dah dapat ni reconcile this one, pindah je kat sini. Okay. Lepas tu madam, soalan 32 tu kenapa kita abaikan yang check 57 tu 32? Maksudnya adjustment tu kita ambil yang bawah je, yang atas 57 tu abaikan. Chat drawn by you has not yet met. Sekarang ni dia nak apa ni? Corrected bank balance. Correct bank balance to be shown in financial statement. Corrected. Corrected bank balance maksudnya yang adjusted lah. Tak kisahlah kita nak ambil daripada bank statement ke ataupun bank balance. Jadi kat sini kita cuma ada bank balance kan? Dalam cash book. Jadi cash book kita ni dah record kan this one? Dalam bank statement yang tak record kan? So kita abaikan lah yang ni. Kita ambil yang mana tak record saja. Okay, so maksudnya kita ikut apa yang dia minta lah. So kalau di atas tu bank balance, so kita ambil yang berkenaan dengan bank balance je. Iya, sebab dia nak yang statement of financial position ni kan, nak show ni. Kalau dia nak bank statement, dia nak balance per bank statement balance, lain pula ikut tadi lah. Okay, nanti UPS macam ni juga ke madam? Lebih kurang macam ni lah soalan dia. Okay. Thank you madam. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.